Satu, dua. Jangan tanya kenapa pakai dua mic. Hello. Okey. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya Azwan Jufri. Dalam video ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimanakah proses dan pengalaman yang telah saya lalui untuk mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca. Apakah dokumen dan persediaan yang diperlukan? Apakah pantang larang yang telah ditetapkan? Ini ramai tak tahu. Dan yang terakhir sekali, ini pasti ramai yang nak tahu apakah simptom yang telah saya alami setelah menerima vaksin AstraZeneca. Ni rambut tutup mata ni sekejap lagi mesti ramai yang komplain serabut. Jadi apa tunggu lagi? Let's do this! Okey, jadi memandangkan saya mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca di BCCK Kuching, Sarawak. Penonton daripada Sarawak, pastikan anda fokus. Kita orang bola ya gila. Anggap benar-benar kita orang sit blur lah BCCK kelak. Jadi saya adalah rakyat Malaysia seperti anda juga yang telah berhempas bulas berebut untuk mendapatkan slot suntikan AstraZeneca dan alhamdulillah rezeki saya dapat slot pada 11 Jun 2021. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita pergi ke BCCK. Oh, by the way, BCCK ni maksud dia Borneo Convention Centre Kuching. BCCK. Walaupun saya mendapatkan suntikan di BCCK Sarawak, kalau anda berada di lokasi yang lain, jangan risau. Apa yang saya akan kongsikan kepada anda hari ini kebanyakannya applicable kepada mana-mana lokasi di seluruh Malaysia. Sekiranya slot anda dalam tempoh waktu PKP, penting untuk anda tahu tidak perlu untuk anda mendapatkan kebenaran polis. Tak perlu sibuk nak pergi ke balai polis. Anda hanya perlu tunjuk bukti temu janji ataupun bukti appointment anda melalui aplikasi MySejahtera. Jadi ingat, pastikan anda bawa phone dan bersiap sedia untuk memaparkan ataupun untuk menunjukkan bukti appointment anda. Okey, bukti appointment tu adalah yang ini. Jangan salah pula. Nanti kalau dah dekat roadblock nanti jangan buat-buat tak tahu pula. Jadi setibanya anda ke lokasi pusat vaksin anda, ini spesifik untuk mereka yang mendapatkan suntikan di BCCK. Pastikan anda kenal pasti anda perlu pergi ke A ataupun B, sebab memang ada dua sahaja pilihan sama ada anda akan diassignkan ke bahagian A ataupun B. Seperti saya secara peribadi, saya adalah grup yang pergi ke bahagian A. Jadi ini adalah laluan yang anda akan perlu lalui. Jadi setibanya anda ke pusat vaksinasi, ada rela. Saya tak pasti rela ke tentera je sebenarnya. Senang cerita petugas lah Ada petugas yang akan membantu anda. Dia akan tunjuk anda perlu pergi ke mana. Jadi jangan malu, jangan segan tanya ke mana hala tuju yang anda perlu pergi. Jadi semasa kami beratur kat sini, kita ada option yang diberikan oleh petugas, sama ada untuk scan di bahagian hadapan ini ataupun scan di tempat anda untuk cek suhu nanti. So tengok kepada keadaan. Kalau ramai yang scan dekat tempat suhu, anda boleh scan di tempat yang disediakan terlebih awal. Macam mana nak decide? Senang cerita, mana-mana tempat yang tak ramai orang berkumpul, dekat situlah korang pergi scan. Pandai-pandailah jaga diri. Jadi pemeriksaan terakhir sebelum saya memasuki bangunan, dia akan pastikan kita bukan berada dalam golongan yang berisiko tinggi ataupun golongan PUI, sebab kedua-dua golongan ini tidak dibenarkan masuk. So ini adalah pantang larang yang telah ditetapkan mereka. Ada beberapa golongan yang tidak dibenarkan masuk. Jadi sekiranya suhu anda okey dan juga status anda okey, anda akan dibenarkan untuk masuk building. Jadi sekali lagi kepada mereka yang akan ke BCCK bahagian A, ini adalah laluannya simple je, sangat simple. Naik escalator ni, anda akan terus disambut oleh petugas-petugas yang sangat-sangat membantu. Jadi bila tiba ke tingkat atas, kita akan didorongkan, akan dihantar ke dalam sebuah hall yang sangat besar, dan dalam hall ni kita diperlukan untuk mengisi borang. Cadangan saya kalau boleh bawalah pen sendiri, tapi jangan risau kalau tak bawa pen, akan dipinjamkan pen oleh petugas. Yang dah pakai pen tu pastikan korang pulang balik pen, jangan bawa balik pen pula. Orang lain pergi vaksin, balik dapat vaksin, korang balik bawa pen. Jadi kenapa saya mencadangkan untuk bawa pen sendiri, walaupun tidak perlu pun sebenarnya untuk bawa pen ni. Tujuan dia adalah untuk memastikan kita meminimumkan jumlah
kontak fizikal kita dengan orang lain. Dan pastikan juga selain daripada anda membawa pen, bawa juga hand sanitizer. Betul, memang ada disediakan hand sanitizer oleh petugas di sekitar kawasan dan dalam bangunan pusat vaksin, tetapi apa salahnya bawa sendiri kan? Sebab sebaik saja anda duduk dan mengisi borang, anda akan diberikan nombor giliran. Borang dia sangat simple, anda hanya perlu isi IC dan juga nama anda dan juga perlu sign saja. Kemudian anda perlu declare status kesihatan yang mereka akan check. Pengalaman saya tunggu sebenarnya tak sampai 5 minit pun. Dan bila nombor kita sampai, kita akan bergerak ke checkpoint yang baru. Jadi setibanya di bahagian ini, dekat sini ada satu lagi perkara yang anda perlu sediakan, iaitu IC. So sekarang ni kita dah ada berapa banyak benda yang kita perlu sediakan. Pertama, MySejahtera, pen, hand sanitizer, dan ini sebenarnya yang last ni adalah yang wajib paling penting, iaitu IC anda. Kalau tak ada IC, anda tidak boleh mendapatkan suntikan vaksin. Ada banyak kaunter yang dibuka dan jangan risau. Ini bukan typical kaunter macam dekat bank ataupun dekat pejabat-pejabat kerajaan. Setiap kaunter ada orang jaga. Dia buka kaunter tapi tak ada orang So checkpoint yang terakhir ni adalah untuk doktor meluluskan supaya anda boleh mendapatkan vaksin. Ini basically adalah last checkpoint. Selepas itu anda akan dihantar ke tempat mendapatkan vaksin. Untuk BCCK, mereka bagi kita booth yang kecil-kecil. Saya rasa semua pusat ataupun lokasi vaksin pun guna SOP yang sama. Jadi untuk suntikan vaksin, yang ini susah sikit sebab ramai yang tanya sakit ke kena cocok ni, sakit ke kena suntik ni. Ada orang kata sakit, ada orang kata tak sakit, ada orang kata macam kena gigit semut, ada orang kata macam kena cacak dengan pisau. Sampai ada satu brother ni saya nampak dia mengucap baca ayat suci Al-Quran macam-macam, tapi bukan dekat BCK lah. Tapi saya secara peribadi suntikan tu dia macam sakit tau, tapi tiba-tiba dah tak ada sakit. Macam tu. Okay. Thank you. Alright. Jadi selesai mendapatkan suntikan, kita akan dihantar ke satu checkpoint terakhir sebelum kita boleh meninggalkan pusat vaksin, iaitu di kawasan observation. Dekat kawasan observation ni kami ditahan dekat sini lebih kurang dalam 15 minit untuk memastikan kita tidak ada melalui apa-apa simptom yang boleh mendatangkan mudarat kepada kesihatan. Jadi di kawasan ini juga ada disediakan paramedik yang akan bersedia sekiranya perlu CPR, dia akan buat CPR terus dekat situ. Sekiranya ada berlaku apa-apa masalah, sebenarnya cerita apa masalah, kau tanya aku pun, aku bukan doktor, aku cuma cerita apa yang aku lalu je. Jadi kita sebagai penerima vaksin, tugas kita hanya perlu menunggu dan duduk diam. Jangan pergi merayau dekat orang lain, pergi share makanan, pergi share itu ini, berborak, cari jodoh lah, apalah kan. Duduk, dan sekiranya anda ada merasakan apa-apa simptom yang pelik, rasa nak muntah ke, loya-loya ke, pening-pening ke, bagi tahu terus. Jangan semata-mata sebab takut nak jumpa doktor, takut nak kena tahan lama lagi, anda terus decide untuk balik. No, jangan. Ini adalah untuk kesihatan anda. Jadi pastikan anda alert dan bertanggungjawab ke atas diri anda sendiri. Jadi selesai 15 minit, kalau tidak ada simptom, anda akan dilepaskan untuk pulang bertebaran di muka bumi Allah. Balik rumah lah balik rumah. Jangan pergi merayau pula orang tengah PKP ni. Proses untuk mendapatkan vaksin ni sangat mudah, sangat cepat. Dia tak ambil masa yang lama. Saya settle semua proses ni dalam masa kurang daripada 40 minit. Dan saya ada tertinggal IC dekat dalam kereta. Saya perlu patah balik keluar pergi ke kereta. Dan still saya boleh settle dalam masa 40 minit. Okey, dari segi simptom, apa yang boleh saya katakan adalah bila balik ke rumah petang tu, sebab saya habis vaksin dalam pukul 3 lebih, saya sampai ke rumah dalam pukul 4 something. Pada jam 4 suku ke 5 suku, saya sebenarnya dah confused. Ni pukul 4 suku ke 5 suku sebenarnya masa saya record benda ni. Tapi korang tengoklah, ini yang terjadi. Tangan kiri ni dah start lengur-lengur sikit sebab tadi injection dekat tangan kiri. So kita kapas pun tak buka lagi. So dia tak sakit mana, dia lengur je. Ya Allah, bektok.
Itu bukan anak saya, itu anak orang lain. Jadi itu adalah simptom pertama yang saya lalui, iaitu tangan bahagian yang injection, which is belah kiri ni, dia ada rasa bengkak-bengkak sikit dan ada kebas-kebas sikit. Tapi itulah dia, dalam 3 jam pertama sehinggalah masuk tidur, itu sahaja simptom yang dialami. Jadi keesokan paginya bila bangun tidur, saya ada rasa badan pelik-pelik sikit, ada rasa macam sejuk-sejuk sikit dekat bahagian dalam badan, macam orang nak demam. Mula-mula saya ingatkan mungkin saya rasa tak sedap badan sebab malam tadi saya tengok game Vietnam lawan dengan Malaysia. Yelah, ingatkan mungkin sebab tidur lambat tu rasa tak sedap badan. Tapi rupa-rupanya memang simptom daripada ambil vaksin AstraZeneca. Jadi selepas breakfast, saya terus makan 2 biji Panadol seperti yang telah dicadangkan oleh petugas kesihatan. Sepanjang hari tersebut, saya dapat melakukan aktiviti saya seperti biasa. Saya recording, saya streaming, tak ada masalah. Tetapi bila saya stop buat kerja, saya akan rasa lemah, rasa macam nak demam. Selain daripada tu, rasa pening-pening dan rasa sakit kepala dekat kawasan ni, dekat kawasan dahi depan ni ada rasa sakit sikit. Sehinggalah dah petang, bila saya dah settle buat semua kerja, bila saya balik ke rumah, saya baring, terus tak bangun, terus tidur. Sebab saya rasa masa tu macam segala demam, sakit kepala, sejuk, semua datang sekaligus serentak dan saya tak boleh bangun terus. So saya collapse, tidur. So kali terakhir saya tidur macam ni adalah masa saya kena demam denggi 2 tahun yang lepas. But of course denggi lagi teruk lah dia punya rasa tu. Sebab demam yang saya experience ni bukan demam panas, tapi demam yang you rasa sejuk tapi at the same time rasa normal. So itu adalah simptom saya 24 jam yang pertama. Jadi keesokan harinya bila bangun daripada tidur, Okay, update untuk hari ni. Dari segi side effect, demam dah tak ada, langsung tak ada demam, cuma rasa sengal-sengal sikit, ada rasa loyo-loyo sikit, macam nak muntah-muntah sikit je lah. Should be insyaAllah esok rasanya dah tak ada apa-apa simptom kot. Jadi saya mendapatkan vaksin pada 11 Jun dan saya rakam video ini adalah pada 14 Jun 2021 dan setakat ini saya dah tak ada rasa apa-apa simptom. Simptom dia mengejut tapi sekejap. Mungkin simptomnya akan berbeza untuk setiap orang mengikut pada kadar kesihatan anda dan juga mengikut pada tahap umur. Apa yang saya boleh katakan adalah sehingga ke 14 Jun ni, satu-satunya simptom yang saya masih alami adalah ni. Aduh, masih rasa bengkak baik. Dia tak nampak tau. Dan saya pun tak nampak dia punya bengkak tu, tapi rasalah macam bengkak. Jadi apa yang saya boleh katakan kepada anda yang masih belum mendapatkan vaksin, belum mendaftar ataupun bakal mendapatkan suntikan AstraZeneca, bagi saya secara peribadi berbaloi untuk anda pergi dapatkan suntikan tersebut. Sebab kalau nak dibandingkan kita dapat COVID-19 yang betul-betul COVID-19, lagi teruk dia punya simptom. Dan nauzubillah min zalik, kita minta jauh boleh membawa kepada maut. Untuk suntikan yang kedua, saya akan update lagi ada tak simptom terbaru, adakah saya masih demam ataupun mungkin tak ada apa-apa simptom. Kiranya anda ingin menonton dan melihat lagi apakah perkembangan terbaru untuk suntikan kedua AstraZeneca, boleh subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng. Nanti bila ada upload video terbaru, anda akan tahu. Apa-apa pun, pesanan terakhir saya kepada anda adalah saya bukan minta anda untuk percaya saya 100%. Siapalah saya? Saya bukan doktor, saya bukan petugas kesihatan, saya cuma penerima vaksin sahaja. Kalau anda nak percaya, anda nak tengok pendapat siapa yang boleh percaya, percayalah cakap Mufti. Mufti kata benda ni halal dan harus untuk didapatkan. Percayalah kepada doktor. Dah ramai doktor yang bersuara kata benda ni, vaksin ni memang perlu untuk kita dapatkan untuk melindungi diri kita daripada ancaman COVID-19. Dan sekiranya anda mencari vaksin yang terbaik, percayalah kata doktor, percayalah kata pakar, bukan percaya kata saya. Apa yang mereka cakap, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang paling cepat anda boleh dapatkan. Jadi itu sahaja daripada saya buat masa sekarang. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung video ini. Assalamualaikum.